Okey, murid-murid, kita sambung pelajaran yang kedua iaitu mengenai waris. Apakah di pengertian waris? Okey. Waris ialah orang yang menerima waris bermakna orang yang berhak menerima harta peninggalan si mati sama ada disebabkan oleh perkahwinan, kekeluargaan atau wala atau Islam. Itu. Dalil perwarisan dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Surah An-Nisa. Artinya, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa atau kerabat, sama ada sedikit atau banyaknya dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan. Ia ini telah ditentukan oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW, al-hiku faraidu bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Rawahul Bukhari. Berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak menerimanya, dan selebihnya adalah untuk lelaki yang paling dekat. Itu pengenalan ya. Sebab-sebab perwarisan. Yang pertama daripada huraiannya yang akan diterangkan ya. Sebab-sebab perwarisan yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan adalah pernikahan menyebabkan seorang lelaki dengan seorang itu lebih daripada seorang perempuan, suami isteri yang boleh saling mewarisi dan mewarisi harta pusaka. Yang pertama ni dikata dengan sebab perwarisan dalam pernikahan. Maknanya seseorang itu apabila dia dah bernikah dengan seorang perempuan ataupun isterinya 4, perempuan, maka sekiranya suami itu meninggal dunia, maka isterinya, walaupun isterinya itu 4 akan mewarisi harta pusaka suami. Itu dia. Tapi kalau perempuan, dia tak boleh isteri suaminya banyak. Suaminya itulah satu. Ini keistimewaan yang diberikan kepada suami. Maknanya bila isterinya lebih, maka seorang ke, 2 orang ke, 3 orang, maka apabila suami itu meninggal, isteri akan dapat harta pusaka. Yang kedua iaitu kerabat. Hubungan kerabat maknanya hubungan kekeluargaan. Siapa di keluarga kita? Itulah di kerabat kita. Kerabat iaitu mereka yang ada hubungan pertalian nasab dengan sebab mati, dengan sebab si mati ada anak, sama ada anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa, datuk dan nenek, adik-beradik, saudara. Itu dinamakan kerabat. Maknanya kerabat ni kalau kita tengok orang yang hampir dengan kita, yang ada pertalian darah dengan kita. Kalau orang itu hampir dengan kita tapi dia anak angkat, duduk satu rumah, itu bukan kerabat. Itu sebagai anak angkat. Maka anak angkat tidak boleh sama sekali mendapat harta pusaka. Sebab apa? Dia tiada pertalian darah. Faham yang murid-murid? Itu dia. Kalau ditanya kerabat terbahagi kepada berapa? Kerabat terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, kerabat yang boleh mempusakai pusaka waris. Yang kedua, kerabat yang tidak boleh mempusakai pusaka. Kerabat yang boleh mempusakai pusaka tu dinamakan waris. Kerabat yang tidak boleh mempusakai pusaka dinamakan zawil arham. Itu dia. Yang ketiga, sebab-sebab perwarisan yang ketiga adalah wala. Apa yang dikatakan wala itu? Wala ialah yang memerdekakan. Wala menyebabkan tuan yang memerdekakan berhak mempusakai harta pusaka hambanya yang dimerdekakan sekiranya hamba itu tidak mempunyai waris seperti anak lelaki
anak perempuan, ibu dan bapa, datuk dan nenek, saudara lelaki dan saudara perempuan. Maknanya tuan yang memerdekakan hamba ni, contohnya hamba tu dia meninggal. Hamba tu dia meninggal, dia tak ada anak langsung, tak ada isteri, tak ada suami, tak ada ibu, tak ada bapa. Maka tuan yang memerdekakan, dia akan dapat harta peninggalan hamba yang dimerdekakan tu tadi. Tapi kalau hamba tu dia ada anak, ada ibu, ada isteri, ada bapa, maka tuan yang memerdekakan tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dia ada nasab yang paling hampir kepada hamba tersebut. Tu dia. Okey. Yang keempat, tengok muka surat 17 adalah Islam. Sebab waris yang keempat adalah Islam. Agama Islam. Apabila seorang Islam meninggal dunia dan tiada waris baginya. Kena faham tu. Seorang Islam yang meninggal dunia tiada waris baginya. Maknanya seorang lelaki Islam bila dia meninggal, dia tak ada mak, tak ada bapa, tak ada adik-beradik, tak ada datuk, dia sebatang kara. Maka Baitul Mal berhak untuk mewarisi harta pusaka tersebut untuk kemuslihatan orang ramai. Tu dia yang keempat. Nanti kita sambung huraiannya lagi. Okey, muka surat 18. Apa yang dikatakan Baitul Mal? Kalau ditanya apakah pengertian Baitul Mal? Baitul Mal adalah perbendaharaan tempat bagi menyimpan harta orang-orang Islam yang diletakkan di bawah kuasa pemerintah. Macam tadi yang saya cakap tadi, kalau hamba tu ataupun orang Islam meninggal dunia, tak ada adik-beradik, tak ada nasab, tak ada kerabat, maka harta tu hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Baitun, rumah, al-malun, harta. Rumah menyimpan harta orang-orang Islam yang tiada waris. Tu dia. Jadi digunakan apa tu? Digunakan untuk buat apa tu? Harta tu hendaklah digunakan untuk muslihat orang-orang Islam. Boleh digunakan untuk anak-anak yang nak belajar, yang tak ada kurang kemampuan, boleh gunakan duit muslihat ramai tu daripada Baitul Mal. Tu dia. Kalau dekat sini Baitul Mal, dekat Muar ada, dekat Batu Pahat ada. Dekat Malaysia ni, negara kita, memang telah disediakan Baitul Mal untuk menyimpan harta orang-orang Islam yang tiada waris, supaya harta tu dapat manfaat bagi yang hidup dan bagi orang yang meninggal dunia. Tu dia. Okey, sekarang kita tengok tajuk waris-waris kerabat dalam perwarisan. Kalau ditanya ada berapa waris-waris kerabat dalam perwarisan? Ada berapa? Kita tengok dalam kitab ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kumpulan waris yang perlu kita ketahui dalam perwarisan. Yang pertama, cuba tengok nombor 1, waris ashabul furud. Apa makna ashabul furud? Iaitu waris-waris yang boleh menerima harta pusaka berdasarkan furud. Furudun ni maknanya dalam bahasa Arab, furudun. Fardu. Furud, apa makna furud? Iaitu qadar tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Ni ada dalam Quran. Kalau kita baca Quran ada ni. Iaitu kadar yang telah ditentukan ataupun telah ditetapkan oleh syarak, iaitu 1/2. Ada orang yang dapat harta pusaka 1/2. Ada yang dapat 1/4. Ada yang dapat 1/8. Ada dapat 2/3. Ada dapat 1/3 dan 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 waris ashabul furud yang mengikut bahagian-bahagian. Tu dia.
Akan datang cikgu akan terangkan siapa yang dapat 1/2, siapa dapat 1/4, siapa dapat 1/8, siapa dapat 2/3, siapa dapat 1/3, siapa dapat 1/6. Okey, kita tengok kumpulan yang kedua iaitu waris asabah. Asabatun. Apa dia asabah? Iaitu waris-waris yang telah ditentukan untuk mendapat harta pusaka dengan cara ta'sib. Apa makna ta'sib? Ta'sib iaitu mewarisi harta pusaka dengan salah satu daripada dua cara. Maknanya ta'sib ni, asabah ni boleh menerima dengan jalan dua cara. Yang pertama, mengambil semua harta pusaka. Jika si mati tidak ada waris lain yang boleh mempusakai bahagian-bahagian tertentu. Yang kedua, mengambil baki harta yang ditinggalkan. Jika ada waris-waris yang lain mengambil bahagian masing-masing. Tu dia. Itu adalah asabah. Asabah ni boleh diambil dengan berapa cara? Boleh diambil dengan dua cara. Mengambil semua harta pusaka. Yang kedua, mengambil baki harta yang ditinggalkan. Itu kena ingat. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga iaitu waris zawil arham. Apa yang dimaksudkan dengan zawil arham? Iaitu waris-waris yang tidak mendapat harta pusaka, sama ada dengan jalan fardu ataupun dengan jalan asabah. Okey, murid-murid, kita sambung yang keempat iaitu waris hajbun atau mahjubun, iaitu waris-waris yang terlindung atau terhalang daripada mempusakai harta si mati dengan sebab-sebab yang tertentu. Yang kelima, waris mawani' wal irsi, iaitu waris-waris yang ada pada dirinya sifat-sifat atau perkara-perkara yang menegah dari mempusakai pusaka. Okey, murid-murid, sekarang ni apa yang awak kena tahu iaitu kalau ditanya ada berapa kumpulan waris-waris kerabat dalam pewarisan, iaitu ada 5, iaitu waris ashabul furud, yang kedua waris asabah, yang ketiga waris zawil arham, yang keempat waris hajbun atau mahjubun, yang kelima waris mawani'il irsi. Okey, kita sambung lagi muka surat 19. Bilangan waris lelaki dan perempuan yang mendapat harta pusaka. Okey, di sini apa yang dipaparkan adalah waris lelaki yang mendapat harta pusaka. Ada berapa waris lelaki yang mendapat harta pusaka? Di dalam kitab ini iaitu ada 15 orang waris. Yang pertama anak lelaki, 2 cucu lelaki daripada anak lelaki, yang ketiga bapa, yang keempat datuk lelaki, yang kelima saudara lelaki seibu sebapa, yang keenam saudara lelaki sebapa, yang ketujuh saudara lelaki seibu, 8 anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa, 9 anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa, yang ke-10 bapa saudara seibu sebapa, 11 bapa saudara sebapa, 12 anak lelaki bapa saudara seibu sebapa, 13 anak lelaki bapa saudara sebapa, 14 suami, 15 tuan yang memerdekakan hamba. Sekarang kita lihat pula berapa bilangan waris perempuan yang mendapat pusaka. Waris perempuan yang mendapat harta pusaka iaitu ada 10 orang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga ibu, 4 nenek sebelah ibu, 5 nenek sebelah bapa, 6 saudara perempuan seibu sebapa, 7 saudara perempuan sebapa, 8 saudara perempuan seibu, 9 isteri atau isteri-isteri bagi suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri, Dan yang ke-10 iaitu puan yang memerdekakan hamba, sekiranya yang memberikan hamba itu adalah orang perempuan, Itu.
Okey, kita sambung pula zawil arham. Apakah yang dimaksudkan dengan zawil arham? Zawil arham itu ialah kerabat si mati yang tidak mendapat pusaka, sama ada mengambil fardu, iaitu bahagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3. Itu adalah bahagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ataupun dengan ta'sib, iaitu dengan jalan asobah. Apa dia asobah? Iaitu mengambil baki pusaka yang ditinggalkan. Itu dia. Itu namanya waris zawil arham. Jadi zawil arham ni sebenarnya dia dapat harta pusaka tak? Sebenarnya dia boleh dapat harta pusaka, tapi kalau dibagikan harta pusaka ni tak ikut hukum faraid. Sama ada dia nak dibagi secara hadiah ataupun wasiat. Boleh waris-waris zawil arham ni dapat. Tapi kalau dibagi harta pusaka dengan jalan fardu atau asabah mengikut faraid, dia tidak akan dapat. Jadi siapa dia waris-waris zawil arham tu? Di sini diterangkan waris-waris zawil arham dari lelaki. Waris-waris lelaki zawil arham di sini ada 7. Siapa dia? Cucu lelaki daripada anak perempuan, anak lelaki daripada saudara lelaki seibu, anak lelaki daripada saudara perempuan, bapa saudara seibu dengan bapa si mati, anak lelaki kepada bapa saudara seibu dengan bapa si mati, datuk lelaki sebelah ibu iaitu bapa kepada ibu, 7 bapa saudara sebelah ibu, iaitu saudara lelaki kepada ibu. Waris perempuan zawil arham ada berapa? Ada 7. Yang pertama, mak saudara sebelah bapa, mak saudara sebelah ibu, cucu perempuan daripada anak perempuan, ibu kepada datuk lelaki, anak perempuan kepada bapa saudara, anak perempuan kepada saudara lelaki, anak perempuan kepada saudara perempuan. Itu dia. Zawil arham lelaki ada 5, zawil arham bagi pihak perempuan ada 7. Okey, murid-murid, apa yang kamu kena tekankan dalam tajuk waris ni? Yang pertama iaitu pengertian waris. Apakah dia dalil perwarisan? Itu dia. Yang ketiga, sebab-sebab yang boleh mewarisi harta. Itu ada berapa sebab tu? Yang keempat, pengertian baitul mal. Apakah yang dikatakan baitul mal? Itu dia. Dan kadang-kadang ditanya, ada berapa waris-waris kerabat dalam pewarisan? Iaitu ada 5. Ada berapa bilangan waris lelaki yang mendapat harta pusaka? Iaitu ada 15. Ada berapa waris perempuan yang mendapat harta pusaka? Ada 10. Zawil arham, apa makna zawil arham? Awak kena terangkan. Okey, ada waris zawil arham daripada pihak lelaki, siapa dia? Waris zawil arham daripada pihak perempuan, siapa dia? Itu dia. Jadi murid-murid, setakat ini mata pelajaran yang kita sama-sama belajar pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang cikgu sampaikan ni mendapat manfaat bersama. Jadi sebelum saya akhiri pelajaran pada hari ini, saya akan menyediakan beberapa soalan yang kamu kena jawab di dalam buku latihan tulisan. Okey, selamat belajar dan selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.